Datang dari Kelantan, dari kawasan banjir boleh datang. Ada datang dari Terengganu, ada tak? Yang dia tak kena banjir ke? Datang dari Sabah Sarawak, ada tak? Dekat dengan Ketania, orang Sabah Sarawak sanggup menyeberang lautan datang ke sini untuk menuntut ilmu. Okey? Suara saya clear? Orang belakang sekali yang tidur. Dengar tak suara saya? Dia angkat tangan. Tidur dah tadi kan? Okey. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan ilmu, pengalaman saya, teknik-teknik, strategi-strategi yang saya gunakan dalam bisnes saya sendiri, yang saya gunakan pada student-student saya yang berjaya membuat jualan bukan 3 angka, bukan 4 angka, bukan 5 angka, bukan 6 angka. Lepas tu berapa angka? Berangka-rangka. Berapa ramai yang berminat nak belajar? Berapa ramai yang nak saya kongsikan pada hari ini? Semua nak kan? Saya nak. Semua saya nak. Macam biasa tengok kat Facebook, saya nak. Okey. Masa saya tak lama, 2 jam lebih saja. Tapi insyaAllah, walaupun masa singkat, saya tekankan pada poin utama. Key point, secret yang anda perlu tahu. Berapa ramai yang first time jumpa saya? Yang kat tangan? First time datang seminar. Agak-agak accept tak saya? Tak? Saya baik kat accept. Tidak, saya tak nak share. Answer tak? Answer. Jadi saya akan share. Okey, berapa ramai yang dah download panduan yang saya berikan sebelum? Siapa yang belum dapat? Yang belum dapat, tanya kawan sebelah. Tanya kawan sebelah, kau kat mana lagi? Yang belum dapat, kita dari kawan sebelah. Apa link dia? Tengok SMS anda. Okey? Apa yang saya kongsikan ini bukannya teknikal. Cara-cara buat FBM, cara letak bid, cara boost post, cara naikkan bid bajet, saya tak share. Yang tu saya share dalam panduan yang telah diberikan sebelum ni. Berapa ramai yang dah study panduan tu? Dekat tangan. Yang belum study, esok study. Okay, jangan study pada waktu seminar. Panduan tutorial tu akan berikut step by step. Apa yang saya nak kongsikan hari ini lebih kepada tips, strategi dan juga pengalaman. Anda nak dengar pengalaman orang yang dah buat juta-juta dengan Facebook? Nak tak? Nak tak kalau saya panggil dia naik ke atas, dia share? Okay? Special dari saya untuk seminar Legend IM. Saya panggil Legend Facebook Ads Marketing yang dah buat sale bulanan lebih setengah juta, setahun juta-juta. Bukan jutaan rupiah, tapi jutaan ringgit Malaysia dan jutaan USD. USD apa? USD Singapore dollar, bukan? USD. Okey. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama penuh saya Jamaluddin bin Bahari. Nama glamour di sekolah dulu, di sekolah sains. Saya apa saya? Sekolah sains menengah Raut Taqwatullah, Raut Semesta. Okey. Nama glamour pada waktu sekolah tu Jen. Sekarang ni jangan pakai Jen. Malu saya. Panggil, ada orang panggil saya cikgu, ada orang panggil saya Sifu Jamal, Bro Jamal. Tak kisah panggil apa saja, yang penting panggilan yang baik-baik saja. Okey? Saya berumur, okey, siapa nak teka umur saya? Ha? Pernah ada tadi? Tak jadilah nak kongsian lah. Okey. Saya ni asal orang susah enggak. Orang susah, selepas berkahwin dulu, saya ada menghadapi masalah keuangan yang teruk.
Hutang sana sini nak kahwin pun hutang. Tapi setelah mengenali bisnes internet, hidup saya berubah dari biasa-biasa ke luar biasa. Dari makan gaji menjadi apa? Beri makan gaji. Berapa ramai yang nak beri makan gaji pada orang lain? Katakan. Semua nak. Berapa ramai yang masih bekerja kat sini? Ada yang nak berhenti bekerja? Bila nak berhenti? Esok. Macam tu. Tapi alhamdulillah ramai pelajar-pelajar CPIBI yang berhenti kerja. Mungkin 3 bulan, 2 bulan selepas belajar. Dan yang paling best, ada yang dia tak berhenti kerja tapi suami dia berhenti kerja. Ada yang orang dia berhenti kerja untuk buat bisnes. Okey? Okey, sebelum saya teruskan, boleh tak? Okey, saya dapat satu pengumuman. Nenek tiri saya baru meninggal dunia pagi semalam. So, boleh tak kita selama baca surah Al-Fatihah sedekahkan untuk arwah nenek tiri saya? Okey? Okey, terima kasih saya ucapkan. Dan satu lagi, satu pengumuman saya nak beritahu kepada anda semua yang baik-baik, yang budiman, yang baik hati ni, boleh tak kita memberi sedekah derma pada mangsa-mangsa banjir di Pantai Timur? Boleh tak? Kita ada sediakan apa nama tu, peti kutipan derma. Jadi bila waktu rehat nanti anda boleh berikan sumbangan anda. Jangan bagi kain, jangan bagi pampers, bagi duit. Ada yang bawa pampers saja. Okey, kita nak duit saja. Okey. Kat sini saya ada buku. Buku yang bertajuk, boleh zoom mana? Legenda Jutawan Facebook. Rahsia menghasilkan jualan 6 hingga 7 angka di Facebook. Okey, berapa ramai yang dah dapatkan buku? Okey, yang belum boleh dapatkan rehat nanti. Buku ni adalah perkongsian bagaimana saya sendiri, kawan-kawan saya, pelajar-pelajar CPIBI menghasilkan jualan 6-7 angka di Facebook. Okey, ada 4 topik. Topik pertama, pemilihan produk. Topik kedua, pemilihan fanpage, penjagaan fanpage. Ketiga, rahsia periklanan Facebook. Keempat, tips sulit tingkatkan jualan di Facebook. Ada yang berminat angkat tangan? Tak ramai yang berminat. Saya tanya sekali lagi, berapa ramai yang berminat? Siapa nak buku ni? 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 Siapa nak? Jatuh saya tak tahu. Okey. Okey. Terima kasih sama-sama. Saya pula terima kasih. Ada satu je kak. Akak pergi ni. Okey. Kenapa dia dapat? Dia bertindak. Fast action, fast result. So dalam bisnes internet sekalipun, dalam bisnes di Facebook pun, kita perlu bertindak cepat. Siapa lambat, dia akan terlepas. Ada orang baru belajar Facebook 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi dah berjaya. Saya dah jumpa ramai orang yang buat jualan, buat untung juta-juta, ratus ribu ringgit dengan Facebook walaupun hanya beberapa bulan gunakan Facebook Ad. Ada orang dah belajar Ad 3 tahun lepas. Dari segala tok guru dia dah belajar. Tok guru luar negara, tok guru orang putih, tok guru India, China, dia dah belajar tapi tak ada hasil. Sebab apa? Kebanyakannya lambat bertindak. Siapa yang rasa dia lambat bertindak? Boleh katakan, tunjuk. Oh, semua orang lambat bertindak. Lepas ni saya akan satu buku, semua lari lepas. Okey, apa yang anda belajar dalam masa 1 hari ini, kita kena buat terus. Walaupun kita tahu sikit,
kita kena amalkan, kena buat. InsyaAllah hari ini saya akan mencuba menjadi yang terbaik untuk anda, yang mana saya ingin menjadi manusia yang memberi manfaat pada orang lain, supaya anda juga dapat ilmu yang saya sampaikan dan turut menjadi manusia yang bermanfaat pada orang lain. Nak dengar saya? Siapa yang cakap? Betul tak? Sayyidina Ali. Okey. Nak bagi hadiah ni? Okey, siapa nak buku ni? Siapa nak? Siapa nak? Yang ni lelaki je boleh. Kena lawan, kena lawan. So, apa nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Oh, tak boleh lawan dulu. Kena lawan dulu sekali. Nak ke tak nak? Okey, abang-abang lah. Duduk. Tak boleh. Boleh, duduk. Siapa lagi nak gantung dia tadi? Siapa nak? Siapa nak? Buat juga gantung. Okey, terima kasih. Kita faham lah gantung. Okey. Berapa dia dapat? Apa dia letak saya? Dia tahu masa. Dia dapat sebab dia buat sampai jadi. So dalam bisnes Facebook sekalipun, kita kena buat sampai jadi. Mungkin permulaan kita tak berjaya. Apa awal-awal tadi? Kita tak berjaya. Sebelum saya keluar Tomoy ini, buat sampai jadi. Selagi kita tak dapat, kita kena berusaha sampai tak dapat. Okey? Dalam bisnes internet marketing saya dah terlibat lebih kurang 7-8 tahun. Saya lihat mereka yang berjaya dalam bisnes internet adalah mereka yang buat sampai jadi. Buat sampai habis. Bukannya buat sekadar tak dapat hasil, dia give up. Tiada formula ajaib dalam bisnes internet. Kita kena berusaha sampai dapat. Okay, berapa ramai yang rasa selepas ni dia balik, dia akan buat sampai dapat? Siapa rasa, siapa yang yakin dia akan buat sampai dapat? Semua yakin? Okay, boleh cakap tak? Saya yakin saya boleh buat. Saya yakin saya buat sampai jadi. Okey, satu tukar dulu untuk diri anda sendiri. Okey, baru masuk topik. Kita nak bagi ajar lagi. Ini perempuan pula. Siapa nak gaduh? Okey, apa? Sekejap lagi kita bagi ajar. Okey, kat sini saya nak tanya beberapa soalan. Berapa ramai yang dah ada fanpage? Boleh angkat tangan? Yang tak ada fanpage lagi, angkat tangan. Jujur. Okey, buat yang belum ada fanpage, sila download panduan yang saya berikan. Kalau tak dapat, nanti minta balik. Okey, berapa ramai yang pernah buat FB ad? Angkat tangan. Yang belum pernah. Okey, ramai juga yang belum pernah. So, saya minta anda rujuk panduan yang saya berikan. Panduan langkah demi langkah. Okey? Sekarang saya nak kongsikan asas-asas penting, tips-tips penting dalam pemasaran Facebook. Dan anda boleh gunakan juga untuk pemasaran internet secara keseluruhan. Okey? Saya minta salah. Okey, kita ada 29 tips. 29 tips yang akan saya kongsikan. Okey, yang pertama. Tips yang pertama.
Bukannya kita jual produk yang kita nak. Okey? Kita kena jual produk yang ada permintaan. Ini syarat pertama di Facebook. Apabila berniaga di Facebook. Apa yang kita nak jual? Apa yang orang nak? Kalau kita nak jual sesuatu produk, kita kena lihat apa yang orang nak. Kambing, ada yang jual kambing ke? Kambing ada orang nak tak? Jadi boleh jual kambing. Kambing golek, kambing apa lagi? Kambing bakar. Kambing golek, kambing bakar sama lah kan? Kambing hidup. Yang baru ni saya jumpa kambing kampung. Jual kambing kampung. Student saya ada jual kambing lembu untuk akikah, korban, majlis, kenduri dan sebagainya. Okey? Jual produk yang ada permintaan. Jual sambal. Boleh jual sambal? Jual rantai pancing? Jual kayu balak? Ada yang jual kayu balak? Dulu 2 tahun lepas ada seorang saudara saya dia nak jual kayu balak. Saya nak jual kayu balak kat Facebook ni, boleh tak? Boleh, tapi percentage orang nak beli lalu rendah. Toke-toke balak, toke-toke kilang papan. Okey? Kita perlu jual produk yang orang nak. Lihat permintaan terlebih dahulu. Okey, tips yang kedua. Sebelum menjual, kenali siapa audien kita. Di mana mereka berada dan berapa besar saiz mereka. Ramai orang buat iklan, post dekat fanpage, terus tekan post. Betul tak? Kebanyakan mereka tidak mengkaji siapa audien mereka. So sebelum kita membuat iklan, membuat post, membina fanpage, kaji siapa audien kita. Audien kita lelaki ataupun wanita, umur 18 hingga berapa tahun. Lihat siapa audien kita. Okey? Audien ni kita boleh lihat kita boleh pecahkan pada empat bahagian. Maklumat audiens. Okey, yang pertama kita perlu kenal latar belakang dari segi demografi. Apa dia? Tak dengar? Apa dia? Demografi. Seperti umur, jantina, status kahwin. Okay, dalam FB kita boleh tahu orang tu dah kahwin ke belum, sedang bercinta, sedang bertunang, sudah diceraikan, janda. Okay? Status kahwin, pekerjaan. Ini demografi. Bahasa bangsa pun boleh. Bangsa. Yang kedua, geografi. Kalau kita jual kambing, kita nak supply satu Malaysia ke supply kawasan-kawasan tertentu. Kita ada kedai kek. Katakan kita ada kedai kek di kawasan Bali, Gajah. Adakah kita nak target audien kita satu Malaysia? Kita target kawasan sekitar sahaja. Okey? Contoh lain, minggu lepas orang government gaji. Betul tak? Ada yang kerja government sini. Berapa bulan gaji? 19. So, tempat paling ramai orang kerja government berada di mana? Putrajaya. Apa lagi? Serang Putrajaya. Kita serang Putrajaya pada hari-hari gaji. Tingkatkan marketing kita. Siap boleh tulis diskaun khas untuk warga Putrajaya sahaja. Okay, kita boleh tulis dalam gambar ataupun pada ayat iklan kita. Okey, tips yang seterusnya. Okey, ni saya buat satu lagi. Yang ketiga adalah psikografi. Apa yang orang minat, apa yang orang fikir, apa yang orang follow.
Kalau saya ni nak jual seminar saya, nak iklankan seminar saya, so saya akan target orang yang minat bisnes, orang yang minat Dr. Azizan Osman, yang minat Dr. Ifan Hairi, yang minat Tuan Azizan. Okey, kita pilih audien yang relevan dengan bisnes kita. Apa minat mereka? Nak jual produk memancing, jual pada orang yang minat memancing. Nak jual buku resepi masakan, jual pada orang minat resepi masakan. Okey, dan seterusnya. Tips ketiga, gambar memainkan peranan lebih 90%. Okey, dalam pemasaran Facebook, gambar nombor 1. Ingat, gambar nombor 1. 90% kekuatan sesuatu iklan dipengaruhi oleh gambar. Jadi hasilkan gambar yang paling kualiti, yang paling menarik perhatian audiens. Gambar yang jelas, mudah dipahami. Okey? Tak apa kita spend masa lebih untuk sediakan gambar. Dah okey. Gambar nombor 1. Ini dalam pemasaran Facebook, fokus pada penyediaan gambar. Yang keempat, orang tertarik untuk mencuba sesuatu produk sekiranya terdapat ramai orang yang telah mencuba produk tersebut. Setuju tak? Agak-agak berani datang seminar anjuran C4MBN. Kalau saya sendiri tak pernah buat seminar, tiba-tiba buat seminar. Berapa ramai kat sini datang seminar disebabkan recommendation dari kawan-kawan dia? Bukan kan? Berapa ramai yang datang seminar ni setelah dia membaca blog C4MBN, baca email, baca post di fanpage? Bukan kan? Okey? Jadi bila kita menjual di Facebook ni, kita perlu tunjukkan produk kita ni telah digunakan oleh ramai orang. Kenapa? Kebanyakan orang takut menjadi orang yang pertama mencuba produk tersebut. Kenapa? Contohnya saya ni jual krim muka confirm putih. Okey, contoh. Okey ni. Krim muka confirm putih. Produk ini menyelesaikan masalah mereka yang memiliki wajah yang hitam kelam, yang ada jerawat berbatu-batu. Jadi berapa ramai yang nak cuba produk? Tiba-tiba first time nampak produk ni, penjual katakan produk ni mampu mencerahkan wajah. Mesti kita tak akan tertarik, tak berminat untuk mencuba produk tersebut sekiranya tiada orang lain dah mencuba produk. So kita perlu letakkan testimoni dalam gambar. Boleh letakkan dalam album di Facebook. Berikan link album yang membawa kepada koleksi testimoni yang kita dapat dari pelanggan. Kalau produk baru, macam mana nak dapat testimoni? Ada yang baru nak lancarkan produk. Caranya adalah kita bagi orang lain guna terlebih dahulu, kawan-kawan kita, dan dapatkan feedback daripada kawan-kawan kita. Mungkin kita ada 3-4 testimoni, kita masukkan dalam fanpage kita terlebih dahulu, dan kita boleh start buat periklanan MBN. Dan dari masa ke masa kita tambah testimoni tersebut. Okey, tips yang seterusnya. Tips yang kelima, pemasaran yang konsisten kunci kejayaan jualan. Ada tak yang kat sini dia buat iklan, sekejap dia buat, lepas tu dia stop, bulan depan dia start balik? Ada tak macam tu? Berapa ramai yang macam tu? Boleh kalangan? Ramai buat macam tu. Dia buat iklan awal bulan, hujung bulan. Bila ditanya kenapa kau buat iklan awal bulan, hujung bulan? Orang gaji memang dia dah duit, tapi kalau dia first time nampak offer kita, mungkin dia tak berminat. Dalam pemasaran MLM, konsep kita kena bagi orang nampak dulu, bagi orang kenal, bagi orang suka, dan seterusnya bagi orang percaya. Barulah dia membeli dari fanpage kita.
Okay? Kita kena buat konsisten buat post. Contohnya setiap hari kita buat post, setiap 2 hari buat post. Bukannya seminggu kita buat post, minggu depan kita buat post lagi. Yang terbaik kita buat post setiap hari. Okey, yang keenam, lebih tinggi frekuensi kekerapan hilang. Okey, lebih tinggi frekuensi, lebih mudah orang lihat, kenal dan fahami produk, bisnes, brand, jenama. Okey, frekuensi. Apa maksud frekuensi? Kekerapan prospek ataupun audiens melihat iklan itu. Dan biasanya dalam pemasaran internet, frekuensi yang efektif adalah 7 kali. Berapa kali? Berapa kali dengar? 7 kali. 7 kali minimum. Tapi menggunakan FBS, kita boleh dapat frekuensi dalam masa sebulan 100 kali, 200 kali. Salah satu kaedahnya adalah, berapa ramai yang nak tahu? Dekat tangan. Dengan kos yang rendah, kita boleh dapat frekuensi yang tinggi. Nak tahu tak? Tak kuat lah, naklah. Okey. Yang ni saya namakan teknik hantu. Okey. Formula dia macam ni, kita buat iklan live. Iklan tadi live. Macam mana cara nak buat iklan live? Tunjuk panduan yang diberikan sebelum. Kita buat iklan live. Kemudian kita akan dapat fan, betul tak? Okay, kemudian kita buat iklan page post ataupun dipanggil boost post. Page post, kita buat satu post promosi, offer, post memperkenalkan produk. Okay, dari sini kita akan dapat fans. Page post ni kita akan pilih audiens sasarannya adalah fan. Kita buat iklan target pada fan, tapi pada paparan right column. Kalau buat pada paparan mobile dia tak jadi. Buat pada paparan desktop dia tak jadi. Dia kena guna pada paparan tepi, right column. Okey. FBS ni kita boleh pilih di mana iklan kita akan dilihat oleh audiens. Melalui smartphone ke, melalui desktop newsfeed, ataupun di bahagian tepi kanan dipanggil right column. So kita pilih right column. Potensi frekuensi yang kita boleh dapat lebih kurang minima dalam masa sebulan saya nampak lebih kurang 20-30 kali. Maksimal 100 kali. Betul Tuan Najib Saduk? Tuan Najib Saduk dah guna teknik ni berapa kali Tuan? 120 kali kan. Hantu dia lagi kuat. Bila kita pilih paparan sidebar, setiap kali orang masuk Facebook dia nampak. Dia masuk dekat tempat lain pun nampak. Hari nampak. Satu hari dia boleh nampak lebih kurang 10 kali. Sebab itu saya panggil teknik hantu. Pergi mana-mana nampak. Okey, yang kedua. Okey, ini teknik hantu satu. Hantu ni ganas juga lah. Ada satu lagi yang ganas. Yang ni saya panggil dia teknik satu. Ni orang Johor bagi ni. Dulu saya buat seminar kat Johor, saya panggil teknik hantu raya. Tapi dia orang minta tukar jadi teknik satu. Ini lagi ganas. Untuk buat teknik satu ni, kita kena ada web ataupun blog. Okay? Sesiapa yang pernah masuk ke web kita, blog kita, kita akan capture dia punya apa panggil cookies. Dia punya ID lah. Okay, cookies. Discord.
ID pengguna tadi kita akan dapat. Yang ni akan dikumpulkan dalam FBX Manager. Bila kita buat iklan FBX tu, dia ada satu ruangan yang mengumpul data sesiapa yang pernah masuk website ataupun blog kita. Yang ni kita panggil Web Custom Audience, WCA. Apa dia? W bukan MCA, WCA, Web Custom Audience. Kemudian kita buat iklan. Okey. Contohnya page post ads ataupun direct ke website. Kita pilih placement dia sidebar ataupun right column. Kita pilih paparan audiens yang melihat iklan itu di bahagian kanan. Okey. So dari pengalaman saya, dari kajian saya, mereka-mereka yang pernah masuk web kita, yang pernah masuk blog kita, memiliki potensi membeli yang lebih tinggi berbanding fan. Fan dah cukup kuat, tapi WCA lagi kuat. Pengalaman saya paling tinggi boleh dapat lebih kurang 30% conversion rate. 100 orang yang masuk website, yang klik iklan, 30 yang membeli. Dipanggil conversion. Hello. Testing. Hello, dengar tak? Dengar. Okey. Dan yang seterusnya, okey, dengan frekuensi yang tinggi tadi membantu kita memberikan lebih awareness kepada audiens. Okey, dan tips yang ketujuh, minta tukar slide. Dan lompat jauh. Okey, tips yang ketujuh, kebanyakan orang membeli dari jenama yang mereka follow. Okey. Ini melibatkan reputasi, branding. Contohnya kita jual produk pakaian wanita. Katakan kita baru menjual pada hari ini, kita buat iklan, gambar dah cantik, copywriting dah bagus, pembinaan audiens dah bagus. Belum tentu kita dapat jualan. Sebab apa? Kebanyakan orang membeli daripada jenama yang mereka follow, mereka ikuti. Jadi macam mana kita nak buat? Pada pandangan saya, pada pengalaman saya, anda perlu sentiasa membina fans. Bina apa? Fans. Kumpul like yang berkualiti, yang betul-betul berminat dengan produk, dengan offer, dengan jenama anda. Bina fan secara berterusan. Bila saya buat kajian, didapati mereka yang berjaya membuat jualan jutaan ringgit, ratusan ribu ringgit, live marketing mereka tak pernah stop. Dan yang kedua adalah kumpul list. Kumpul list. Dengan kumpul list, kita boleh berinteraksi dengan prospek kita, dengan pelanggan kita. Dan seterusnya saya cadangkan buat blog. Kita gunakan 3 platform, blogs dan sebagainya. Okey, yang ini saya kongsikan pada tips yang terakhir di integration marketing. Okey, bila kita dah ada follower tu, kena bina relationship, kena jaga mereka. Jangan buat dah kumpul like, dah kumpul list, tapi kita abaikan mereka. Kita kena sentiasa berhubung dengan mereka. Apa benda? Ingat saka tu? Okey, ada database kena jaga. Database tak akan menjadi responsif, tak akan menjadi efektif kalau kita tak jaga. Saya sendiri ada pengalaman, ada list 20,000, kemudian 6 bulan, 7 bulan tak hantar list.
Bila kita hantar email, bila kita post dekat fanpage, tak ada respon. Sebab kita tak jaga hubungan. Kita kena jadikan prospek kita ni sebagai kawan. Kena jadikan mereka sebagai kawan. Kita kawan kan? Siapa nak kawan dengan saya? Siapa nak kahwin dengan saya? Kawan, kita kawan. Bila kita anggap prospek ataupun pelanggan yang kawan, mereka akan lebih mudah membeli dengan kita, lebih mudah berurusan dengan kita. Okey? Tips yang seterusnya, tips ke-8, untuk mendapatkan pelanggan, kita perlu buatkan mereka kenal. Kita kena buat mereka suka dan percaya. Pertama, kenal. Okay, kita kena buat mereka kenal melalui iklan kita. Iklan live, iklan page post. Dia nampak iklan kita, dia nampak kewujudan kita, dia kenal. Okay, sebab itu kita kena buat iklan yang berterusan. Kena buat marketing yang berterusan supaya mereka akan kenal dengan kita. Yang kedua, kena buat mereka suka. Kenal saja tak guna, kena buat mereka suka. Contohnya, okey, berapa ramai kat sini kenal apa ya? Azwan Najari. Siapa kenal Azwan Najari? Tak kenal. Okey, yang kenal tu suka tak dia? Oh, ramai tak suka. So dalam hal ini kita kena buat dia kenal dan kena buat prospek ataupun bakal pelanggan kita tu suka dengan kita. So macam mana nak buat mereka suka? Satu cara melalui gambar yang kita post dan penulisan yang kita buat. Apa yang kita tulis tu akan mempengaruhi emosi mereka. Mereka suka ataupun tidak dengan apa yang kita kongsikan, dengan apa yang kita tulis. Okey, dan yang ketiga, percaya. Kita dah buat mereka kenal melalui S. Yang kedua, mereka dah suka. Ketiga, mereka percaya. Iaitu, mereka akan percaya bila mereka nampak orang lain respon, ada testimoni. Kita sendiri turut memberi respon kepada prospek. Mereka bertanya, kita jawab. Barulah mereka percaya. Tunjukkan aktiviti bisnes yang kita jalankan, baru dia percaya. Okey, konsepnya yang pertama apa? Kenal. Yang kedua? Ketiga? Okey, pandai. Tips yang seterusnya. Ni. Berapa ramai kat sini wanita? Berikan tangan. Okey, saya nampak hari ni lelaki pun wanita lagi ramai. Nampaknya lelaki 50-50 lah. Wanita adalah pemegang kuasa membeli yang utama di Facebook. Lelaki pun banyak dipengaruhi oleh wanita untuk membeli. Setuju ataupun tidak? Setuju ataupun tidak? Kita tanya orang lelaki lah. Setuju ataupun tidak? Beli apa tu? Buat-buat. Bang, belilah buat-buat ni. Bagus ni. Ayang dah baca copywriting dia bagus. Beli baju di Facebook sebagai contoh. Biasanya lelaki dipengaruhi oleh wanita untuk membuat keputusan untuk membeli. Betul atau tidak? Saya ada kaji satu buku Why Women Buy. Kita ada. Nanti saya kaji lebih lagi. InsyaAllah saya akan share. Setiap bisnes, setiap kategori bisnes, contohnya bisnes automotif, bisnes pakaian, bisnes pendidikan, dia ada persentif yang berbeza-beza. Okay? Wanita membeli produk pakaian, kosmetik, kesihatan dan mereka membeli untuk keluarga mereka, ibu bapa, untuk anak-anak mereka, untuk suami mereka. Macam saya sendiri tak membeli dekat Facebook. Saya jual dekat Facebook. Yang membeli orang rumah saya. Setiap minggu dia beli. Ada je pasal baru datang ke office. Sekejap ubah ni, sekejap ubah ni. Sekejap barang baby ni. Sekejap buat ni. Kau buat lah. Buat kesihatan. Okey? Tips yang ke-10. Ni. Beraya Tracy. Beraya. Pakcik beraya.
Kenal tak Pakcik Brand? Seorang Mak Saleh yang tua gila, tapi dia tak nyanyuk lagi, tapi dianggap pakar, terbukti sebagai pakar pemasaran di dunia. Saya pernah baca satu fakta ataupun statement dari Billy Lee. 75% orang membeli disebabkan emosi. Tapi bila saya baca buku Brand Tracy, 100% orang membeli disebabkan emosi. 100%. Dia beli dulu ikut emosi. Oh, tengok orang lain beli, dia beli. Dia tengok ayat copywriting, oh gana, ada masalah rambut tak seberapa lebat, dapatkan produk kan, dia membeli disebabkan emosi. Tengok, contohnya produk pakaian. Orang perempuan bila tengok gambar produk pakaian, gambar model menggayakan pakaian yang model yang ramping lah, ramping menggayakan baju kebaya, dress dan sebagainya, mereka tertarik untuk membeli, untuk memiliki produk tersebut, walaupun mereka tak berapa ramping. Betul tak? Mereka tak dapatkan produk tersebut disebabkan emosi. 100% hilang. 100% orang membuat decision disebabkan emosi. Emosi marah ke, terpengaruh ke, psycho ke, dan sebagainya. Tips 11. Okey, yang nombor 10 tadi. So bila kita buat pemasaran Facebook, gunakan gambar-gambar yang menyentuh emosi. Gunakan copywriting yang menjentik emosi. Nanti saya akan share gambar yang macam mana. Tip yang ke-11, orang membeli manfaat produk, bukannya produk. Kena ingat. Orang membeli suatu produk itu untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat. Dengan membeli produknya, apa dia akan dapat? Dengan menghadiri seminar Legend IM ni, agak-agak apa yang anda dapat? Saya juga ilmu yang akan membantu bisnes anda. Betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okey, alhamdulillah. Kita doakan sekarang. Okey, orang membeli disebabkan manfaat. Jadi dalam peiklanan, dalam pemasaran Facebook, tunjukkan apa yang prospek akan dapat melalui penulisan ayat iklan, ayat jualan. Tunjukkan testimoni, tunjukkan apa lagi? Testimoni, case study, kesan selepas guna produk. Dan tips yang ke-12. Okey, tapi yang terbaik bahasa Inggeris. Ini panggil apa ni? Antecedent. Semut accident. Antecedent, betul? Antecedent maksudnya pengalaman lalu, feeling, pemikiran, perasaan, apa lagi? Apa-apa yang ada dalam minda orang. Pengalaman lalu, kisah silam, skeptikal. Okey? Antecedent ini mewakili bukan 5%, 15% motivasi untuk membeli. Ini emosi. Pengalaman lalu, pemikiran dia, tanggapan dia, mewakili 15% motivasi untuk membeli. Dan consequence. Apa maksud dia? Akibat. Hasil selepas. Okey, 85%. Orang akan lebih mudah beremosi apabila mereka tahu bahawa produk itu akan memberi kesan yang baik pada diri mereka, memberi penambahbaikan. Dengan membeli produk ini, mereka akan jadi lebih kaya sebagai contoh. Dengan beli baju ini, dia akan lebih cantik, lebih bergaya. Yang ini 85%. Iaitu manfaat. Ini dipanggil manfaat. Consequence. Selepas dia dapat produk itu, apa yang dia akan perolehi? Manfaat. Okey. Dan tips yang seterusnya, dalam pemasaran Facebook ni sekarang ni sangat sengit. Betul tak sengit? Kenapa sengit sangat? Tipu FF banyak buat seminar.
ajar ilmu free dekat blog, dekat fanpage. Okey, bagi saya share ilmu free tu. Orang guna tak guna itu nombor 2. Yang penting saya dah share. Dan terpulang pada orang tu nak buat ataupun tidak. Walaupun saya share percuma, tak semua orang akan menghargai apa yang saya share. Betul tak? Banyakkan mereka baca dan tak buat. Tapi ada orang dia baca, dia buat, dan dia tak payah datang seminar pun dia boleh dapat hasil yang besar. Okey, persaingan sengit. Apa yang kita kena buat adalah kenali kelebihan, keunikan kita, tonjolkan USP. Apa dia? USP, Unique Selling Proposition. Apa keunikan, apa kelebihan produk anda berbanding orang lain? Apa yang ada pada produk anda tapi tak ada pada produk orang lain? Okey, apa yang membezakan kita dengan pesaing kita? Sebagai contoh, macam mana kita nak bezakan produk kita dengan produk orang lain? Kita kena kaji pesaing kita. Kita kena beli produk pesaing kita, kaji apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Kelemahan dia akan menjadi USP kita. Okey, terdapat beberapa cara macam mana kita nak wujudkan USP dalam bisnes kita di internet. Yang pertama, kita boleh buat package. Kalau kita sebelum ni menjual krim rambut, mungkin selepas ni kita buat package. Krim rambut ada, krim apa lagi? Krim lembatkan misai pun kita boleh masukkan. Krim jambang mungkin boleh masukkan sekali. Ada yang beli krim jambang untuk shave. Kita boleh buat package. Tambah nilai pada produk tersebut adalah salah satu kaedah mewujudkan USP. Okey, kita berikan bonus. Boleh berikan bonus. Kalau anda beli produk saya ni, anda akan dapat hadiah. Sebagai contoh, kalau anda beli buku saya ni, saya akan bagi hadiah mouse. Baiklah tu. Ini adalah add value, bonus. Dan untuk buku ni, ini saya berikan add value. Harga sebenar RM39.90. Kalau beli online 40 lebih. Tapi hari ini anda boleh dapatkannya dengan RM35 sahaja. Dan anda boleh dapatkan autograf dari saya. Berapa yang berminat? Beli online tak dapat autograf. Okey, itu adalah unique selling point. Okey, dan seterusnya adalah, okey, saya berikan beberapa contoh lagi unique selling point ya. Pernah dengar Felina Inchloss? Tak silap saya, produk ni adalah produk tambah kuruskan badan yang main sembuh-sembuh. Main lotion betul. Sebelum tu tak ada lagi produk. Itu adalah unique selling point dia. Produk yang ada kat market kebanyakan produk minum, produk makan, tapi produk dia sembuh-sembuh saja. Dan seterusnya burger bakar, rawang burger bakar. Ada owner dia lagi. Tak sampai lagi. Rawang burger bakar. Sekarang ni dah berlambat orang buat restoran burger bakar, betul tak? Burger bakar, rawang burger bakar, apa lagi ada? Kau, apa lagi ada? Bergedil, bergehak, burger Avenger, macam-macam lagi. Tapi owner rawang burger bakar, macam mana dia wujudkan USP yang baru pada bisnes dia? Burger bakar ketam lembut, betul? Pernah makan burger bakar ketam lembut? Dah masuk TV tu. Cuba cari kelainan, sesuatu yang baru. Jangan takut untuk berubah. Dan seterusnya tips yang ke-14. Ini sangat sesuai dalam bisnes di Facebook. Military Principle. Pernah tengok cerita Perang Dunia ke-2 tak? Askar Amerika lawan dengan askar Jerman. Contohnya, askar Amerika nak menyerang askar Jerman di Normandy, apa nama? Normandy. Askar Jerman dah tunggu kat situ.
Tunggu punya tunggu lagi. Askar mereka tak sampai-sampai. Tiba-tiba askar mereka sedang di belakang. Askar mereka dia mendarat di tempat lain dan sedang di belakang. Diceritakan orang okey dia akan sampai dekat Normandy, tapi dia sampai di tempat lain dan diserang dari belakang. Kalau kita rajin baca sejarah peperangan Islam, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dia pun guna kaedah peperangan macam ni. Menyerang dari tempat yang tak dijangka oleh musuh, oleh pesaing. Jadi apa yang kita nak buat? Nak serbu kedai pesaing kita? Kita wujudkan sesuatu yang tak dijangka oleh pesaing kita. Sebagai contohnya Apple mula dah lancar produk iPhone. Dia lancar satu produk telefon yang mana boleh main game kat situ, boleh apa lagi, boleh buka email, boleh chit chat dan sebagainya. Apa kata BlackBerry dengan Nokia? Ada juga produk macam ni. Tak boleh pergi punya. Dia memperlekehkan kemunculan iPhone oleh Apple. Dan hasilnya berapa ramai yang pakai Nokia ni? Dekat sana ada 3310. Lepas anjing confirm bengkak kepalanya. Ada yang pakai 3310. BlackBerry ada. Banyakkan orang guna iPhone, gunakan Samsung. Buat sesuatu yang baru, di luar jangkaan. Okey? Sudah? Prinsipnya ada dua. Prinsipnya surprise, buat kejutan dengan sesuatu yang baru. Contohnya student-student elite yang kita jemputkan, mereka juga buat kejutan. Bila kita dapat kejutan, kita kena eksploitasi dengan sepenuhnya. Contohnya kita munculkan satu produk baru, buat tindakan susulan, gandakan marketing, jaga customer. Kenapa? Sebab pesaing kita boleh tiru kita. Kalau pesaing itu ada kekuatan marketing, ada dana yang kuat, dia boleh tiru kita sekejap saja dan kita akan ditinggalkan. Sebagai contoh, ada student elite baru ni, dia buat pakaian, produk pakaian. Tiba-tiba ada orang tiru. Orang tiru desain dia terus meletup dekat FB. Jadi dia kesian, dia yang lancar produk, perkenalkan produk desain dia, tapi orang lain yang lebih berjaya. Kenapa? Dia tak buat tindakan susulan. Bila produk kita dah naik, kita kena push cepat-cepat. Contohnya produk kita dah berjaya online, jangan fokus online saja, buat offline. Buka booth, rekrut agent, masuk radio, masuk TV kalau ada bajet. Mula-mula kita start online. Kita kena ada tindakan susulan, gandakan usaha. Okey? Tips ke-15. Kerja utama iklan anda adalah memberitahu. Iklan ini tujuannya nak beritahu orang saja. Iklan bukannya menjual. Ramai orang yang ingat iklan, terutamanya iklan Facebook, menjual. Iklan itu tujuannya memberitahu. Memberitahu apa produk kita jual, memberitahu apa jenama kita, memberitahu apa mesej jualan kita, memberitahu siapa kita. Objektif akhirnya adalah jualan. Memang objektif akhir adalah jualan. Tapi tujuan utama iklan bukanlah menjual. Tujuan dia untuk memperkenalkan, mempromosikan, membina jenama dan sebagainya. Tips ke-16. Okay, ini FBX marketing. Proses iklan FBX adalah yang pertama tarik perhatian, iaitu melalui gambar-gambar yang menarik perhatian. Yang kedua, kita jadikan mereka pelawat. Mereka nampak dan mereka jadi pelawat, iaitu mereka klik pada iklan kita. Salah satu kaedah nak membuatkan mereka klik adalah dengan tajuk iklan. Berapa ramai yang baca Metro hari ini?
ada bawa Metro, harian Metro. Biasanya baca topik yang mana satu? Berita yang mana satu? Ya? Sukan? Tajuk. Biasa kita akan tengok tajuk. Tajuk yang menarik akan membuatkan kita membaca. Okey? Begitu juga dengan iklan ad, tajuk yang menarik akan membuatkan orang membaca. Itu tujuan tajuk. Okey, yang ketiga, baca mesej iklan. Ini copywriting, penulisan kita. Tajuk dah bagus, kalau copywriting membosankan, mereka tak akan baca sampai habis. Bila mereka tak baca sampai habis, ada potensi mereka bertukar menjadi pembeli. Dan yang terakhir, bertindak. Kita kena buatkan prospek ataupun pelawat yang masuk bertindak, iaitu mungkin SMS, mungkin WhatsApp kita, mungkin PM kita, ataupun terus masuk website kita. Kena ada call to action, arahan untuk bertindak. Klik sini untuk layari, untuk mendaftar bagi aku. SMS jubah A untuk dapatkan harga diskaun sebagai contoh. Kena arahkan prospek untuk bertindak. Okey. Tips yang seterusnya, hari-hari orang terdedah dengan iklan. Hari ini berapa banyak iklan anda dah tengok? Dekat TV, berapa banyak iklan anda tengok? Tak tengok TV ke? Tak tengok banjir malam tadi? Maharaja Lawak Mega? Tengok TV, okey dah nampak iklan. Buka surat khabar nampak iklan. Buka Facebook nampak iklan. Jadi prospek kita ni hari-hari tengok iklan. Jadi apa yang kita perlu buat adalah bezakan iklan kita berbanding iklan-iklan yang dah ada dekat pasaran. Macam mana nak bezakan iklan itu? Satu, kita kena kaji iklan dalam niche kita, dalam kategori bisnes. Kita kaji jangan buat kelainan. Okey? Bagi contoh tengok apa nama ni? Dato' Alif Syukri. Menarik tak iklan? Kenapa Alif Syukri? Siapa pandai buat suara ni? Saya nak bagi ada. Ada yang pandai? Siapa nak buat telajak laris? Ada? Free. Cepat telajak laris. Boleh bagi mikrofon dekat dia? Oh, tak ada orang. Semua tak sanggup jadi telajak laris. Dia buat kelainan. Buat suara geram rasa nak tampar. Saya rasa nak tampar, nyampah betul dengar telajak laris. Tapi sekarang ni saya respect dia. Saya respect dia sebab dia buat kelainan dalam iklan. Kalau tengok iklan surat khabar ni, gambar panas-panas. Betul tak? Okey, dan seterusnya adalah tip 18. Anda ada 3 hingga 5 saat saja untuk menarik perhatian audien. Kita ada 3 hingga 5 saat saja. Nak tarik perhatian, kena buat orang nampak dengan jelas. Buat orang faham apa gambar. Ada orang buat iklan letak gambar monyet, tapi jual produk ubat-ubat. Ada orang jual produk gambar laki bini bergaduh, gambar berita dekat China. Rupanya jual produk kuruskan badan, tak kena. Gambar dengan headline memainkan peranan penting untuk menarik perhatian. So kita kena buat gambar yang mudah difahami, jelas dan berkaitan dengan audien. Dan headline tulis tajuk yang pendek. Tajuk yang pendek mudah dibaca, mudah difahami. Dan kita boleh gunakan huruf besar. Tajuk dalam post kita buat tajuk itu permulaan ayat iklan kita. Okey, dan seterusnya tips ke-18, ke-19, mudahkan orang baca, faham, bertindak. Kita kena mudahkan orang baca, orang faham dan bertindak.
barulah mereka bertindak membeli. Okey, contohnya kita buat ayat yang ringkas tapi padat. Boleh gunakan simbol-simbol. Simbol, type je FB simbol dekat Google. Nanti jumpa laman web yang menyediakan simbol-simbol yang boleh digunakan dalam tulisan Facebook. Dan yang seterusnya, kita boleh gunakan list. Kalau kita nak menerangkan kelebihan produk, ciri-ciri produk, manfaat produk, package produk, letakkan list. Nombor 1 apa, nombor 2 apa. Okey, boleh letakkan simbol ataupun nombor. Tips yang seterusnya, iklan yang menjadi sebelum ini belum tentu menjadi pada masa akan datang. Setuju atau tidak? Teknik yang anda belajar ini belum tentu berkesan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan akan datang. Kenapa? Satu, teknologi sentiasa berubah. Satu lagi, mungkin iklan yang kita buat tu dah basi, dah selalu sangat orang nampak. Dan yang ketiga, orang lain tiru periklanan kita. Sebab itu kita kena sentiasa buat baru. Mungkin setiap 2 minggu, 1 minggu buat iklan baru, buat marketing baru. Okey. Yang seterusnya, rahsia kejayaan iklan adalah split test. Setiap kali kita buat iklan, jangan buat satu iklan, cuba 2-3 iklan. Test dulu. Iklan A, iklan B, iklan C, yang mana satu lebih efektif. Mungkin kita run hari Isnin ni iklan A dulu, hari Selasa iklan B, hari Rabu iklan C. Kita tengok yang mana satu dapat respon lebih baik, yang mana satu dapat jualan yang lebih baik. Yang dapat jualan lebih baik itu kita fokus, yang lain kita stop, fokus pada iklan yang berkesan. Kita fokus pada satu iklan yang berkesan. Yang ini saya namakan teknik repeat. Bila kita dah dapat iklan yang menghasilkan jualan yang bagus, sebagai contoh, kita fokus pada iklan tu. Okey, kita fokus pada iklan tu. Katakan iklan A, iklan B, iklan C. Kita test, split test. Kemudian kita pilih yang mana satu paling efektif. Katakan iklan A. Bila dapat iklan A, kita fokus promote iklan A ni saja. Yang lain ni boleh abaikan. So macam mana kita nak fokus? Pertama, pin to top. Masuk dalam fanpage, kita jadikan post tersebut post paling utama, post paling atas. Ada button pin to top. Kedua, kita buat ads. Kita buat page post ad, kita buat iklan. Kita fokus pada 3 placement. Pada paparan mobile, desktop feed, pada paparan right column. Maksudnya, bila orang nampak iklan kita tu, dia akan nampak, buka smartphone nampak iklan yang sama. Buka Facebook dekat desktop nampak iklan di newsfeed. Tengok tepi ada hantu tadi. Boleh gabungkan dengan hantu tadi. Orang tu nampak dekat right column, nampak dekat newsfeed, nampak di smartphone mobile. Okey? Kita fokus pin to top. Satu kaedah lagi, kita boleh buat iklan baru, tapi kita share postnya. Kita share. Saya tunjuk contoh. Okey, sekejap lagi saya tunjuk, saya habiskan dulu. Okey, tip yang seterusnya.
Okey, tips 22. Lebih mudah menjual kepada orang yang kenal anda berbanding menjual kepada orang yang belum mengenali anda. Dalam FBN ini pun sama, kita lebih mudah menjual pada orang yang dah kenal kita. Berapa ramai yang datang seminar hari ini sebab dia dah kenal saya? Boleh katakan? Yang lain? Kawan rekomen. Orang yang kenal tadi dia rekomen kawan dia. Nampak tak macam mana? Ketika saya muncul buat seminar, okey, C4FX, sebelum ni tak pernah dengar nama, tiba muncul buat seminar, agak-agak ada orang datang hari ni. Okey, macam mana kita nak menjual pada orang yang mengenali kita? Okey, kita boleh buat FBS. Dalam FBS ni ada dua jenis audiens yang kenal kita. Orang yang kenal kita. Satu adalah fan kita sendiri, fan page. Yang kedua, web custom audience. Yang ketiga, custom audience. Dekat Facebook dalam pemasaran FBN, inilah 3 audiens yang memang dah kenal kita dan lebih mudah kita menjual kepada mereka. Fan. So buat iklan boleh target fan kita sendiri. Lebih mudah dapat jualan. Yang kedua, kita buat iklan kepada orang yang pernah masuk website kita. Okey. Yang ketiga, custom audience. Sama ada email ataupun nombor phone. Kita fokus dua ni. Setiap kali dapat pelanggan, simpan nama, email, simpan dalam Excel ataupun dalam notepad, sebab kita boleh gunakan kembali. Okey. Dan yang seterusnya, tip yang seterusnya, tips 23. Kita nak gerak. Tips yang 23 adalah, okey, saya bacakan kat sini. Teknik penulisan ayat iklan yang paling berkesan adalah storytelling. Storytelling. Semua orang sukakan cerita. Jadi kongsikan cerita. Macam Sifu Firdaus tadi ada kongsikan, orang suka cerita. So kita kongsikan cerita dalam post kita, dalam iklan kita. Salah satu kaedah mudah untuk kongsikan cerita adalah case study, testimoni. Testimoni adalah salah satu bentuk cerita yang kita boleh gunakan. Okay? Pengalaman kita sendiri kita boleh share. Okay? Tip ke-24, ramuan iklan yang terbaik adalah right produk yang betul kepada right prospek yang betul, right offer dengan tawaran yang betul, right timing pada masa yang betul. Yang pertama apa dia? Right produk. Boleh baca sama-sama? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Jadi kita buat, bila buat iklan, kaji benda ni. Contohnya kita nak jual kambing golek. So kambing golek untuk siapa? Mereka yang tinggal mungkin di kawasan bandar di Kuala Lumpur, di Putrajaya, yang ingin mengadakan open house. Bila nak buat? Bulan Syawal, bulan Ramadan, cuti sekolah pada masa yang betul, dan kita boleh letakkan offer. Kita buat offer, contohnya diskaun. Jika anda dapatkan kambing golek dari kami berikan 2 chef yang akan membantu anda 24 jam. Berikan offer. Tips yang seterusnya, iklan promosi adalah untuk tujuan jangka masa pendek.
buat promosi. Ada bonus, beli 2 dapat 1, dapat free gift, diskaun. Itu dipanggil promosi. Promosi ini sesuai untuk jangka masa pendek. Jadi kita perlu letakkan deadline. Contohnya tawaran ini akan tamat bila? Pada tarikh sekian-sekian, pada hari apa, pukul berapa. Okey? Boleh gunakan penggunaan deadline pada gambar ataupun pada penulisan ayat iklan. Tips yang seterusnya, bermula dengan bajet rendah. Tak kisahlah anda orang lama atau orang baru, setiap kali buat iklan, mulakan dengan bajet rendah. Baca dulu conversion rate dengan ROI. Maksudnya iklan kita tu ada untung ke tidak? Sekurang-kurangnya keuntungan 3 kali ganda dari apa yang kita lakukan untuk kos iklan. So, dengan bajet rendah tersebut kita dapat untung atau tidak? Bila dah dapat untung, baru naikkan bajet sedikit demi sedikit. Mungkin ada untuk guru-guru yang mencadangkan letak bajet terus tinggi. Okey, awak nak buat iklan, letak bajet 1 hari 2,000. Orang tu pun ikut. Buat habis 2,000 satu hari, tak ada sale langsung. Kenapa? Mungkin dari segi copywriting dia tak betul lagi, gambar dia tak betul, pemilihan dia tak betul. Sebab itu kita kena buat bajet rendah terlebih dahulu, buat split test. Okey? Tips 27, follow up adalah satu tindakan menjual. Follow up, tindakan susulan. Antara strategi follow up paling efektif adalah share info, ask question. Contohnya orang PM kita, dia PM kita, PM pernah jumpa tak? Dia tulis PM, halo bro, ada. Biasa jumpa, macam mana nak beli ni ada lagi. So kita beri maklumat yang dia minta dan akhiri dengan soalan. Okey bro, produk ubat kuat ni dihasilkan dari apa bla bla bla. Produk ni dah digunakan oleh 1,000 orang. Memang sangat berkesan. Kita testimoni. Bagi link testimoni. Kita share info. Last kali, akhiri dengan soalan. Bro ada masalah apa? Ataupun kita letak produk ni membantu masalah lambat bla bla bla, tak tahan bla bla bla, masalah bla bla bla. Last kali kita akhiri. Bro ada masalah yang mana satu? Soalan, kita soal dia bagi. Dia tak ada skrip sebenarnya, dia ikut situasi. Tiba-tiba dia tanya harga bro. Kita pun jawab. Okey, harga sebenar M290. Tapi memandangkan bro berminat, bro orang terawal PM, saya beri diskaun 20%, harga sekian-sekian. Dengan produk ni, bro akan dapat bla 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 bla. Tambah lagi bonus. Bonus terhad 90 terawal. Bro nak bayar sekarang ke tengah hari ni? Sebagai contoh. Tapi kita tulis sebelum soalan kita tulis. Kejap lagi saya nak pergi pejabat pun banyak sangat barang nak dipostkan ni. Bro nak dipostkan sekali ke? Kita tanya soalan. Ataupun kita share testimoni. Testimoni, bro tak nak jadi macam orang ke? Tanya soalan. Share info dan tanya soalan. Ini antara teknik closing dari Brian Tracy. Kita jawab soalan orang dengan soalan. Okey, dan tip yang seterusnya, database is key. Di database, nombor phone, email, alamat, kena simpan email, kena simpan nombor phone pelanggan kita, prospek kita. Database ini boleh jadi dua, satu prospek orang yang belum menjadi pelanggan ataupun pelanggan mereka yang dah menjadi pelanggan kita. Okey. Menjual kepada pelanggan sedia ada adalah lebih mudah berbanding menjual kepada orang lain. Ini kena ingat. Kita boleh dapat repeat order, kita boleh menjual produk yang lebih tinggi, produk yang lebih mahal pada pelanggan sedia ada dengan syarat kita jaga pelanggan kita.
Okay, database is king. Start kumpul email, start kumpul nombor phone. Kita guna apa sahaja kaedah marketing, kena kumpul database. Okay, saya sendiri dah amalkan pengumpulan database ni sejak 2008. Dan tips yang terakhir, ni, jangan sombong bodoh. Ada orang sombong bodoh, aku guna FB je boleh kaya. Aku boleh berjaya dengan gunakan FB saja. Aku tak nak belajar email marketing, susah. Bulan-bulan kena bayar. Tak ada guna Instagram, budak-budak boleh lah. Aku orang tua pun nak boleh guna Instagram mana? Kita kena gunakan Facebook ni sebagai integration marketing. Combine FB bergabung dengan blog. Kalau tengok dekat fanpage saya sini, saya pun bergabung integration marketing. Campur dengan blog, campur email marketing. Ada Instagram, campur. Okay? Sebab itu kita kena belajar ilmu-ilmu ataupun cabang-cabang lain dalam pemasaran internet. Bukannya Facebook semata-mata. Walaupun saya ni ajar Facebook, saya takkan ajar orang Facebook semata-mata. Saya akan ajar mereka buat integration. Kalau Facebook mahal, apa nak buat? Tiba Facebook tutup kat Malaysia, apa nak buat? Kita dah ada backup. Jadi sebab itu saya adakan seminar Chapter F. Chapter F ni integration marketing, FB ad dengan blog, dengan email dan medium-medium lain. Kita ada jual rakaman seminar Chapter F kat luar. Dan yang seterusnya adalah dah habis. Dah habis tips, 29 tips. Dah habis tak? Nak lagi ke? Ada lagi. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan. Dah habis. Ingat ya, jangan sombong. Kalau sombong bodoh pula. Belajar ilmu pemasaran yang lain. Okey, barulah masuk topik satu saya. Topik satu tadi bukan demand. Kau tak keluar. Kalau ikutkan saya punya talk ni biasa 8 jam, tapi hari ni saya diberikan masa 2 jam. Oh, tak. Okey, topik yang pertama, tingkatkan jualan dengan kos yang rendah. Berapa yang berminat? Katakan. Buat kos dengan murah tapi jualan meningkat. Okey, ada beberapa tips ataupun teknik yang akan saya kongsikan. Apa maksud kos? Baik. Jadi banyak dia rendah. Kos rendah itu maksudnya kos per klik. Ramai orang buat FB ad, dia tengok cost per engagement. Sebenarnya cost per klik. Sebab Facebook ni adalah sejenis FB ad ni sejenis iklanan pay per klik. Okay, so kita kena kira cost per klik. Tak tahu macam mana nak baca data ni, nanti download panduan yang diberikan. Cost per klik yang rendah 15 sen ke bawah. 15 sen. Satu klik 15 sen. Bagi saya 15 sen itu antara yang paling mahal. Paling murah boleh dapat 2 sen. 2 sen pun boleh dapat. Bila kos per klik rendah, kos iklan kita akan rendah dan keuntungan boleh naik lebih tinggi. ROI boleh tinggi. Trafik semakin bertambah dan membantu naikkan jualan. Sebab itu ramai orang yang jual produk pakaian boleh untung ratus-ratus ribu, juta-juta disebabkan kos FB ad murah. Okey. Teknik yang pertama, gunakan video. Okey, video. Video tidak pasti. Dari dulu saya dah eksperimen 2 tahun. Video antara penyumbang kos per klik yang paling murah.
gunakan video. Video macam mana? Kita kena tengok dulu. Pertama, video demo cara guna produk. Ini demo. Maksimum video demo cara guna produk ni 2-3 minit. Video cara guna produk. Okey. Produk jam azan digital. So kita tunjuk video panduan cara guna. Okey, saya sendiri dah terlibat dengan menjual produk ni dah lebih kurang 2 tahun. So banyak guna video. Yang kedua, video pengguna guna produk. Tadi lah video cara guna, kita tunjuk cara guna. Sekarang ni video pengguna yang guna. Faham tak maksudnya? Pengguna guna. So macam mana? Bila dia beli, minta dia rakam video. Boleh tak cik share video anak puan gunakan produk saya? Mana tahu nanti saya bagi hadiah. Mana tahu dapat cabutan bertuah, dapat kalender dan sebagainya. Ini adalah video budak ni gunakan produk yang saya jual. Produk yang dijual produk lain. Yang ni saya jual dekat 2 tahun. Okay. Dan jualannya dah beribu-ribu unit dan ratus ribu ringgit telah dia sediakan. Okay. Video pengguna gunakan produk. Seterusnya, dia ada kategori video. Video kesan selepas guna produk. Yang tadi budak tadi dia guna saja. Jadi kesan. Maksudnya selepas guna produk apa dia dapat? Budak ni boleh membaca, mengaji walaupun umur dia baru 2 tahun lebih. Okey. Saya tunjuk contoh. Dah, tunjuk contoh video kesan selepas guna produk. Okey, tarik nafas perlahan-lahan dulu. Rehat kejap. Sementara menunggu saya cari post video tersebut. Okey, tak jumpa. Minta maaf. Mungkin dia dah hilang. Bila kita share video pengguna menggunakan produk, yang terbaik video tersebut kurang 1 minit. Lebih-lebih lagi bila kita gunakan iklan pada paparan mobile, video tersebut tak boleh panjang. Video tersebut tak boleh panjang, kurang 1 minit. Okey. Dan yang keempat, video testimoni. Maknanya pengguna yang dah mendapatkan produk kita, yang dah membeli produk kita, dia beri testimoni. Dia cakap, contohnya iklan, ayam terus buang sampai mati. Dia beli produk ni, trickle eye care, lepas minum-minum, tiba-tiba mata jadi gelap. Dulu tak nampak awet duduk ujung, sekarang nampak awet duduk.
testimoni. Jadi kita share video testimoni. So dengan video, kelebihan guna video, kita mudah dapat viral seperti like, komen, share. Yang paling penting share. Itu kelebihan video. Okey. Video ni tak silap saya dalam 2 minit. Ada pelajar legend yang dibuatkan ceritanya dalam buku Legenda Jutawan Facebook. Dia banyak gunakan video untuk pemasaran produk dia pada awal 2013. Sampai sekarang dia buat iklan, banyak gunakan video. Jualan setahun lebih kurang lebih 10 juta. Untuk dalam setahun lebih kurang 5 juta. Banyak gunakan Facebook saja. Orang tu ada dalam dewan, tapi malah dedahkan nama lah. Gunakan video. Okey, dan seterusnya adalah tadi teknik gunakan video. Yang kedua teknik oren satu. Macam mana ni teknik oren satu? Boleh saya tunjuk tak? Boleh. Muafiqah. Teknik oren satu adalah teknik yang saya sendiri hasilkan. Okey, teknik oren satu ni boleh dapat kos per klik paling murah 2 sen. Macam ni 2 sen. Ni saya baru buat minggu ni. 2 sen. Okey. Macam mana teknik oren? Kena makan buah oren dulu. Gambar koleksi produk. Teknik oren satu ni saya ada hasilkan DVD namanya teknik oren sebelum. Dia ada teknik oren 1, 2, 3, 4. Yang ni teknik oren 1. Kita upload gambar lebih. Bila kita buat post tu, upload gambar lebih. Kan ada button tambah kan? Boleh upload gambar lebih. Bila kita buat post, upload gambar lebih. Kemudian bila kita buat iklan ad, audien tadi akan nampak gambar, dia akan slide. Biasa tak? Dia akan slide. Dia akan belik-belik terlebih dahulu. Dia belik-belik, copywriting masih kekal, ayat iklan masih kekal, cuma gambar bergerak. Contohnya macam ni. Produk yang dijual jubah. So kita ada koleksi merah, kuning, biru, hitam. So bila audien nampak iklan ni, dia nampak yang merah, yang pertama. Kemudian dia akan slide. Dia akan tengok koleksi pakaian yang kita ada. Pada gambar yang pertama ni, letakkan gambar yang paling tinggi permintaan. Gambar yang anda rasa gambar yang paling terbaik. Gambar koleksi pakaian sebagai contoh, koleksi produk, package dan sebagainya. Gambar koleksi produk. Kalau pakaian macam ni, kalau kita jual produk krim rambut sebagai contoh, kita ada package penjaga rambut, letak gambar package tersebut kat sini. Kat sini letak gambar komponen-komponen. Okey. Dan kaedah terbaik adalah kita letakkan nombor telefon WhatsApp ataupun link PM mobile. Okey. Nombor WhatsApp adalah paling efektif. Sebelum continue reading, kita dah letak nombor WhatsApp. Mula kita letak headline, kemudian ayat itu dan letak WhatsApp. Tapi jangan suruh orang beli. Hubungi kami. Begitu. Ataupun letak link PM mobile. Kita tunjukkan link PM mobile. Nantinya ada tutorial. Dalam panduan tu ada tutorial macam mana buat link PM mobile. Dan yang kedua, gambar koleksi testimoni. Ni. Gambar pertama, gambar orang tua. Sakit lutut atuk, atuk ayah. Sakit lutut ayah dah tak nampak. Dah tak ada. Okey, ini gambar pertama. Dia letak gambar produk dan juga gambar pakcik tua ni. Gambar yang berikutnya bila orang slide adalah gambar testimoni. Ini antara student elite. Student elite ni student yang di bawah program mentoring saya. Jadi dia dapat jualan bulanan lebih 1,5 juta. Dia banyak gunakan teknik oren dengan teknik aku.
So anda pun boleh guna Tentorrent dan Tentorrent. Nak tak kalau saya jemput owner dia share pengalaman, share ilmu? Nak? Berapa ramai yang berminat? Okey, kejap lagi. Nombor 3, letak handphone pada gambar. Ini senang. Letak nombor phone, jangan letak laman web. Nombor phone paling efektif. WhatsApp kalau 4K ke 011186989190. So tekniknya kita letak biasa letak nak bawah. Background warna merah, ini background dia. Dia kalau letak tulisan kuning saja orang tak nampak. Letak warna merah, background merah, tulisan warna kuning, ataupun background kuning, tulisan merah, ataupun background merah, tulisan putih. Okey. Biasa jumpa iklan Along tak? Along suka tolong. Dia banyak gunakan warna kuning merah, betul tak? So, kat sini kita boleh gunakan kaedah yang sama. Orang tengok gambar saja dia dah boleh bertindak. Dia boleh WhatsApp kita, call kita untuk order. So kalau kita buat servis, antara yang paling efektif gunakan kaedah servis bikin aircon, servis jual kambing. Apa lagi? Apa-apa servis antara yang paling efektif gunakan call to action, iaitu nombor phone pada gambar. Dan yang seterusnya, tulisan terang, background cerah. Macam ni, dia tak ada background, dia tak ada kotak warna merah. Tulisan dia warna hijau terang, background warna kelabu. Yang ni pun ada page ni dalam Dewan Seminar ni. Masih lagi bekerja bagai kaki tangan awam, tapi income bersih sehari lebih kurang 2,000, 2-3 ribu berapa kan? 2-3 ribu dalam sebulan 60 hingga 90 ribu. Dia banyak gunakan kaedah. Dan yang seterusnya, nombor bawah headline. Ini dipanggil headline pada gambar. Salah satu teknik untuk membuatkan orang membaca dan memahami produk yang kita jual, pada gambar letak tulisan. Suka sangat, suami suka sangat. Ini produk buat-buat. Disebabkan ada nombor phone kat bawah tu, tarikan utama suka sangat, tapi orang akan tengok tulisan kecil. Walaupun kecil, orang boleh tengok kat sini. Disebabkan headline. Ini dipanggil headline pada gambar. Headline pada gambar saya syorkan letak warna merah, kuning, warna-warna terang. Letak ayat-ayat catchy. Maksima 5 patah perkataan. Minima 2 atau 3. Okay. Dan teknik yang seterusnya, nombor handphone. Ini mudah ya. Nampak ni? Orang tengok iklan kalau nampak nombor phone. Anak lemah bahasa Inggeris, SMS, bla 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 bla. Ini antara yang simple. Ini pun student kita juga. Jual buku bahasa Inggeris. Berapa komen ni? 1,670 lebih. Banyak sale dia dapat guna kaedah. Dan teknik ini antara yang paling efektif untuk produk yang menyelesaikan masalah. Contohnya masalah suami isteri, masalah pendidikan, anak lambat cakap ke, anak degil ke, masalah kewangan, apa-apalah yang berkaitan masalah. Ini antara teknik yang efektif. Mengurangkan kos tapi meningkatkan jualan. Selagi produk itu ada permintaan, disasarkan pada audien yang betul. Okey, saya share sikit lagi. Okey, jadi saya duduk kat sini saja. Boleh lagi tak ni? Hello? Boleh tak? Okey, kalau boleh saya teruskan. Okey, sekarang ni pengiklanan MBS sentiasa ada saingan, sentiasa ada iklan. Kat mana-mana orang jumpa iklan. So, saya kongsikan tips-tips penggunaan gambar pengaruh yang terbaru. Kalau baru, mungkin ada yang lama juga, tapi still efektif.
Okey, yang pertama. Okey. Bilang. Pertama, guna gambar awet cut. Ini trik. Orang perempuan suka orang perempuan yang cantik. Betul tak? Suka tengok perempuan cantik. Orang lelaki lagi lah suka. Budak-budak pun suka tengok perempuan cantik. So gunakan awet cut. Macam ni. Sebelum pakai spek, selepas 2 minggu tak pakai spek. Okey, ini salah satu contoh antara yang menghasilkan conversion rate yang tinggi. Iklan yang hasilkan conversion rate yang tinggi. Ini salah satu contoh lagi. So kita boleh guna gambar sebelum selepas. Tapi gambar sebelum tu kena kecil. Letakkan gambar produk sekali. Ataupun kita gunakan gambar selepas menggunakan produk. Tapi dengan syarat dia pegang produk tersebut. Okey. Ini gambar bukannya model, tapi pengguna produk. Kedua, gambar simbolik. Ini saya antara contoh yang terbaik saya jumpa dekat Facebook. Kayu jati tahan lama, kekal keras. Dua kuat boleh lah guna gambar macam ni. Gambar kayu jati, kayu balak. So jangan ingat tak ada orang jual kayu balak, tapi balak lain. Letak gambar produk macam ni. Adik ambil nombor telefon tu dia. Okey, dan yang seterusnya, ni gambar simbolik, double meaning. Gambar beremosi, tunjukkan ekspresi wajah. Macam ni orang perempuan nangis. Dia tak tahulah marah ke apa. The Rock. Gambar orang sedih, kecewa, marah dan sebagainya. Ini contoh lain. Jealous kawan lagi tinggi. Memang psycho. Gambar ni. Okey, ini contoh gambar beremosi. Okey, ini gambar ada latar belakang. Macam Instagram tadi kan, dia tunjuk gambar harimau Malaya dekat padang. Itu contoh gambar yang ada latar belakang. Okey, seterusnya gambar kuning, merah, oranye. Ini guna frame merah, lepas tu background kuning. Yang ni chapter F guna oranye sebab dia menarik perhatian mata. Yang ni jangan picit jerawat, nanti berparut. Produk lulus kekeknya. Dia banyak guna teknik ni. Muda lagi order produk. Adik-beradik tahun 2014 ni dah jutawan. Teknik dia banyak guna gambar. Okey, ini contoh lain. Kuning, merah, oranye. Gambar bonus. Satu teknik lagi, kalau kita ada offer bonus, letakkan bonus tersebut pada gambar, pada image. Ini bonus. Bonus. Jadi saya dah guna 2 tahun. Sekarang ni tak buat dah sebab dah tak ada bonus. Okey. Letakkan gambar produk dan juga free gift bonus yang kita berikan. Gambar stok, ni pernah makan tak ni? Jeruk, asam boy, Cik Jan. Apa ni? Cik Jan. Dia dah masuk khabar, masuk TV. Gambar stok. Gambar stok banyak-banyak macam ni lebih menarik perhatian berbanding gambar kalau dia letak satu balang saja mungkin kurang menarik. Tapi bila dia letakkan banyak balang macam ni, dia lebih menarik. Ini contoh lain gambar stok. Kelebihan gambar ni dia meningkatkan keyakinan bahawa produk memang ada, stok banyak dan penjual dipercayai. Dan yang seterusnya gambar foto frame. Ini saya panggil foto frame album. Gabungkan beberapa gambar dalam satu image. Yang ini antara yang saya gunakan. Ini salah satu teknik mengaburi prospek ataupun audien anda. Diingatkan, oh ada gambar ni, dia pun klik kat gambar budak ni. Rupanya satu gambar. Dia mampu menarik klik yang bagus.
Gunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada smartphone anda. Foto frame macam-macam ada. So, gabungkan gambar-gambar. Okey ni, sedapnya nasi Arab, dia gabungkan gambar. Okey, habis. Okey, sekali saya serahkan majlis kepada Tuan Moderator untuk memanggil mereka-mereka yang dianggap legend yang dapat sale ratusan jutaan ringgit menggunakan Facebook. Nak dengar tak perkongsian dari mereka? Okey, saya persilakan kepada Cik Nazri. Dah kenal nama dia, Nazri. MC Seksi.